Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Naam. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada petang ini untuk satu sesi perkongsian bersama dengan legend orang legend. Ah, okey, kita tak naklah sebut orang lama, orang legend tau. Maksudnya legenda ya sebab kita untuk makluman semua, sesi sedaya ini adalah satu sesi perkongsian yang mana kita akan dapatkan ilmu daripada pakar-pakar ataupun ekspertis ataupun orang yang memang dalam bidang mereka untuk berkongsi bersama kita agar dapat meningkatkan lagi ilmu dan juga pencambahan ilmu ya. Dan memang kita open kepada semua ke semua orang sebenarnya, especially kepada staff-staff UPM ya. Jadi alhamdulillah untuk program sedaya adalah sesi yang ke-14 ya. Dan pada petang ini kita akan bersama dengan Abang Encik Anwar Pairan yang tak asing lagi di UPM, memang kita semua dah kenal ya, Anwar Pairan. Jadi alhamdulillah, terima kasih abang kerana sudi menerima pelawaan kami untuk berkongsi orang kata apa, cerita, kisah ataupun perkara yang memang menjadi kekuatan kepada Cik Anwar Pairan yang kami boleh jadikan sebagai satu inspirasi untuk kami bergerak ke hadapan ya. Jadi untuk itu kami sangat-sangat hargailah dengan kata apa, dengan kesudian abang Anwar Pairan untuk join bersama kita pada petang ini. Dan saya lihat kat sini ada juga daripada luar pusat kebudayaan ya. Ada daripada penerbit pun ada, daripada PSPK pun ada. Very good ya. Ini orang kata apa, tu orang kata legend ya. Bila sebut Anwar Pairan semua orang nak masuk nak dengar. Ya. Jadi kepada mereka yang baru masuk, yang perlu join, tolong letak nama dan juga nombor kad penalam lah, kad staff. Nanti kami akan pick up untuk jadikan sebagai salah satu latihan. Alright? Okey, jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya rasa kita sesi ni satu jam bang, 1 jam. Jadi mungkin dalam 45 minit atau 50 minit abang ada share, lepas tu kita boleh buka soal jawab. Soal jawab nanti Jimmy yang akan kendalikan Jimmy. Jimmy akan handle. So lepas tu kita akan end up lah program ini untuk sesi ke-14. Jadi dengan itu saya jemput Cik Anwar Pairan lah untuk berkongsi kepada kita dalam program sedaya ini. Silakan Cik Anwar. Terima kasih Cik Izam. Cik Syah. Saya sebenarnya berbesar hatilah kepada pihak sekalian yang saya untuk berkongsi pengalaman. Cuma yang sedihnya sebab tak dapat buat persediaan yang lengkap sebab saya punya komputer pun tak power sangat. Nak beli pun kedai tak buka lagi lepas raya, tengah nak beli lepas raya. Tiba-tiba KD dah jemput awal lagi. So saya dah bercakap lah tak dapat buat cerita yang menarik kan. Jadi okeylah. Satu lagi masa mungkin saya akan ringkaskan sikit sebab keempat ni orang rumah saya akan guna komputer yang sama ni untuk kuliah. Ada kuliah keempat dia. Jadi kita berhenti awal sikit mungkin dalam tengoklah saya ajar masa nanti macam mana. Jadi kita saya cerita seberengkah lah permulaan saya join UPM ni adalah mula-mula masuk adalah 1 Jun 1982. Mungkin ramai yang belum lahir kot kawan-kawan kat sini. Pada 1 Jun 1982 saya mula-mula berkhidmat di pejabat bendahari sebagai kerani. Kemudian bangunan tu pun masih lagi lah bangunan lama dekat Fakulti Ekologi Manusia sekarang. Dan sekarang tu kita kongsi dengan pentadbiran. Jadi di situ depan tu pentadbiran, belakang kepada bangunan yang depan tu adalah bendahari. Jadi kita kongsi tapak lah dengan pentadbiran. Di situlah saya bermula. Kemudian masa di bendahari tu kerjaya saya sebagai kerani tu agak memang saya kurang minat lah sebab kita lebih minat kepada lukisan dan benda seni. Jadi saya teruskan juga saya minat tu dengan
meneruskan usaha untuk apa tu melukis, ada ikut pameran melukis. Kemudian saya start dengan melukis kartun. Saya start dengan melukis kartun, cuba join dengan apa, hantar di majalah gila-gila. Kemudian ada terkeluar sekali dekat gila-gila tu jadikan saya lebih semangat untuk melukis dan saya terus melukis dan banyak menghantar di geli hati. Kemudian saya juga dapat ruangan khas di majalah Mak Jenin. Kemudian ada satu majalah hiburan, majalah Waria Pop. Saya rasa Cik Syah pernah jumpa tak majalah Waria Pop dulu? Di situ saya ada satu ruangan khas, nama dia Mak Pop. Jadi saya kena siapkan apa tu, 2-3 kartun lah dalam masa sebulan. Saya kena maintain dan majalah maintain ada satu ruangan khas saya. Bila saya melukis tu, uh, dapat dikesan oleh Encik Arwah Abang Syarif. Abang Syarif itu adalah masa tu kita tak panggil peleka, kita panggil pelukis. Pelukis di PPPL masa tu. Kemudian dia pun ada beritahu saya dekat PPL ni dia kemungkinan akan naik pangkat dan pindah ke Dewan Besar. Jadi dia minta kalau ada iklan dia suruh saya mohon. Jadi saya pun mohon iklan sebagai pelukis. Kebetulan berjaya. Saya masuk ke PPPL dalam tahun 1987 saya rasa. 82 ke 40. Ya, 87 saya masuk ke PPL. Masa tu di situ dah ada pelukis yang apa yang tersedia ada di situ adalah Cik Khairuddin dan juga Cik Zaidi. Dan kita ada ketua kita di situ, Cik Ahmad Zubir dan Cik Abbas, arwah sekarang, arwah Abbas. Jadi saya memulakan kerjaya saya di situlah sebagai seorang pelukis. Memang betul-betul pelukis sebab segala kerja kita yang kita lakukan, kita kena melukis, melakar semua dengan tangan. Dia ada komputer yang ada cuma typewriter dan juga di bawah kerana dia ada satu mesin untuk kita untuk buat buku, kita panggil dia menaik dan juga dia akan keluar dalam bentuk macam filem, paper filem dia nama format machine. Jadi kat situlah yang semua ada. Jadi saya bermula dengan situlah. Mula belajar situ saya tu Encik Ahmad Zubi yang banyak mengajar saya dari segi kekemasan, grid, dari segi pemilihan typo, typografi dan pemilihan warna, color separation, banyak saya belajar satu persatu. Dan di PPL tu juga, PPPL, kita ada juga dan percetakan, kemudian untuk membuat apa tu, buat plate sendiri, kemudian apa tu, proses-proses percetakan saya belajar di situ macam mana kita ada satu mesin gas stepner. Gas stepner tu adalah mesin kecil sikit daripada kita mesin apa tu yang sekarang pakai QWERTY, dia kecil sikit. Saya rasa kat sini ada pakar ni, Cik Arif, saya tak tahu. Cik Arif, kalau ada Arafat lagi pakar lah sebab dia jalan mesin besar. Jadi dulu kita untuk mencetak tu dia terhad kepada spot color lah. Kalau gas stepner tu dia tak boleh dah dapat separation sangat. Sebab kalau separation dia, kalau printing untuk 4 color tak apa jadi. Jadi kita buat spot color design. Mungkin istilah-istilah ni adalah minta maaf lah, mungkin ada yang kurang faham. Jadi saya rasa ramai yang faham kot. Kerana buat dalam ni nama-nama banyak yang daripada penerbit, daripada post-pom kita faham. Tak apa, tak faham pun tak apa. Kita ambil tu sebagai challenge nanti. Boleh Okay, Google. Jadi saya teruskanlah. Saya teruskan dengan apa tu. Bermula kerja saya kat situ sebagai membuat apa tu kerja-kerja manual. Dan saya masih ingat masa tu ni cerita apa tu sebelum era digital kita ambil yang bagai manual kan. Saya ingat masa tu kita nak buat kita DBPL tu adalah satu pusat lah untuk membuat segala-gala penerbitan UPM masa tu. Saya ingat lagi masa tu kalau nak terutama dari persediaan itu kerja-kerja Kongo lah, buat banner, buat backdrop, buat poster, semua tu adalah di pusat tempat kita lah masa tu. Sebab apa tu Cik Syarif dekat sana dia seorang. Jadi saya nampak
Masa tu yang backdrop tu memang kita serah pada Encik Syarif untuk buat. Kemudian banner-banner yang dia tu adalah dibuat secara manual. Kita order kain satu orang kata satu kodi kain putih tu. So kita akan buat kita potong jadi saya rasa dulu kita buat 18 keping banner. Satu saiz jadi kita buat dalam 6 keping yang besar tu. Semua buat manual. Yang saya tak boleh lupa adalah dulu universiti ni, UPM ni adalah Universiti Pertanian Malaysia. Kemudian logonya adalah satu logo yang sangat susah. Saya sampai saya tergelak siapalah yang buat logo tu sebab ada rimau dulu kiri kanan tu. Kemudian di tengah-tengah ada crest. Nak lukis harimau tu memang saya rasa satu logo tu kita ambil masa 2 jam ke 3 jam juga nak siap. Bayangkanlah kalau ada 18 keping banner tu. Allah. So, tapi masa tu kita elaklah. Tenaga kita banyak lagi. Kita masih apa orang kata tenaga bujang lagi. Kemudian tak ada apa-apa tanggungan tu. Kita orang kata tidur baring semua dekat office lah. Dekat situ ada satu kawasan makmal grafik tu. Luas kawasan dia masa tu. Kita orang masa tu memang dapat tempat yang orang kata mewah lah. Tempat luas, bilik seorang satu. Kemudian ruangan kerja yang begitu luas. Jadi kita memang dunia kita dekat pejabat. Sama lepas saja balik kerja, petang mungkin kita pergi padang, main bola, main rugby, anything. Malam tu kita lagi office balik. Kemudian bukannya kita lima bertanya pun, kita memang sambung kerja kita seronok itu. Saya dekat PPR tu saya memang macam tu budaya kita. Sampai malam memang berada di makmal grafik tu lah. Sebab masa tu hiburan. Tak ada kat rumah hujang TV pun tak ada. Tak lepak TV, makan kawan kan. Jadi kita lepaklah di pejabat tu sebab kita lama-lama dah jadi macam budaya dah. Sampai masa saya dah kahwin pun saya rasa mula-mula kahwin tu saya banyak kerap juga malam-malam memang ke office juga. Dah biasa kan. Sebab kebetulan masa lepas kahwin tu kita duduk rumah fellow tu. So lagilah dekat dalam kawasan memang dunia kita dalam banyak. Jadi saya ceritakan tadi pasal kesukaran lah untuk membuat sesuatu kerja tak macam sekarang. Sekarang dia lebih orang kata macam banner semua kita buat satu design, kemudian kita dalam komputer, kemudian kita hantar print pun di luar sampai-sampai dah siap kan. Kemudian macam backdrop pun kita buat design dalam komputer menggunakan apa tu desain komputer yang kita save, kita nak hantar pun kadang kita pakai email je sekarang. Memang mudah sangat. Kemudian datang-datang pun dia orang yang pasangkan siap-siap. Kita bayar je. Dulu memang kita lah, kalau masa Convo tu saya ingat lagi, kalau di Bukit Expo tu punyalah besar backdrop itu. Kalau esok pagi ada perasmian untuk pertanian, malam tu 3-4 pagi kita pun tak balik lagi. Saya rasa dekat atas tengah manjat pasang backdrop. Sebab pasang secara manual satu-satu. Kemudian nak buat urut backdrop pula, kita kena memotong apa tu polisterin yang kita beli tu kita akan potong mengikut urut satu dan kita warnakan cik lain. Wah, ini otai sudah masuk. Malu kita ni otai ni. Sudah kita warnakan apa tu polisterin cik lain biasa buat ni lah. Warna kemudian kita tampal di backdrop di Bukit Expo tu. Esok pagi nak perasmian, kadang pukul 3-4 pagi kita kat atas lagi, memanjat lagi. Betul tak cerita kan? Saya masa tu dia menggantikan arwah Syarif, dia handle di Dewan Besar lah. Dia sibuk di Dewan Besar lah dengan backdrop dengan apa ni. Saya kadang-kadang saya kena cover dekat bahagian Bukit Expo. Macam tu lah cerita dia. Jadi saya rasa apa tu objektifnya dari segi kita perpindahan teknologi ni daripada manual kepada digital ni saya nampak begitu baguslah dari segi itu. Mudahkan kerja. Cuma macam kami orang lama ni berpeluang untuk buat manual ni adalah satu, saya syukur juga sebab banyak kita boleh belajar, kita boleh tahu daripada A sampai Z, tidak tiba-tiba kita terus berada ke peringkat ni sebab kita dah start daripada A, daripada melukis satu benda ke satu benda, guna tangan.
Jadi saya harap lah kalau dapat yang apa tu, yang mereka baru, yang designer baru ni dapat jugalah memaharkan jari-jari tu, melukis, sketch, betul. Walaupun tak boleh lama-lama, saya rasa boleh kalau kita dilatih. Saya rasa ada juga yang berbakat tu. Jadi sampai kita juga tahu tentang software-software baru, elok juga kita latih tangan kita. Sebab bila kita mereka bentuk ni, kita start daripada sketch awal, sketch kecil dengan tangan tu adalah lebih baik sebab kita boleh buat pelbagai pilihan. Tapi sekarang saya tengok kerja-kerja sekarang ni kita banyak terus macam orang kata shortcut lah, shortcut seperti ambil vector tu boleh, tapi kita arti asal tu adalah melalui kita curahkan daripada kita punya minda ni kepada melalui tangan, kita sketch dulu dan nampak gambaran lebih kurang tu, baru kita cari cari solution dia. Macam nak selesaikan apa masalah design kita tu. Jika ada gambar burung, kita cari contoh gambar burung, kita letak sini kan. Tapi curahan daripada idea-idea daripada kepala, daripada minda, terus ke jari dan terus ke kertas. Itu yang saya rasa lebih baik lah daripada kita terus buat shortcut. Memanglah nampak cepat, tapi kita tak belajar something dari itu. Kalau kita terus melalui tangan, kita boleh banyak kali kita boleh buat pengulangan, pembetulan hingga dapat sesuatu yang menarik. Seperti juga macam orang apa tu penulis semua kan, dia ada start dia dulu macam mana lakaran asal dia sebelum dia betul-betul buat yang final tu. Seperti juga fotografi macam Cik Ezham kita ni, dia pun ada juga buat dia punya research, dia punya itu. Jadi apa tu, percubaan demi percubaan, dengan satu masa dia akan jadi seorang yang profesional lah, hingga dapat menghasilkan gambar yang menarik. Dia bukan terus-terus jadi lantik sebagai fotografer terus boleh hebat, tak mungkin. Dia ambil masa benda-benda tu. Satu masa itu dia dah jadi macam pakar rujuk lah. Jadi orang baru akan merujuk dia macam mana teknik-teknik yang tertentu kan. Jadi kita balik pada kerja-kerja manual tadi. Jadi masa yang untuk dekad pertama universiti, dekad 10 kita ada buat satu coffee table. Saya merasa terlibat lah dengan membuat coffee table tu. Masa tu dengan Arwah Abbas, sebab masa tu Encik Ahmad Zubir dah pergi Sabah belajar ke US. Jadi Encik Arwah Abbas ni jadi guru untuk buat apa tu coffee table lah. Memang seronok kita berkampung di PVL tu, dekat tu dengan apa tu, fotografer daripada masa tu kita panggil kepada korporat lah, Koskom tu. Cik Batu ada Cik Ismail, Cik Fuad baru masuk, saya kata. Sebab belum masuk lagi. Lepas tu Cik Ismail. Lepas Cik Ismail keluar, Cik Fuad masuk. Cik Ismail, kemudian kita ada fotografer Cik Azman, Arwah juga. Kita, masa tu kita shoot, bukannya shoot pakai kamera biasa, tapi kita jadikan dia slide. Supaya daripada slide tu, dia adalah, bila kita print, dia akan menghasilkan satu gambar yang cukup menarik. Saya rasa memang itu cara yang paling baik lah. Tapi leceh kerja dia. Sebab kita shoot slide yang saiz bukan kecil, yang saiz besar sikit. Saya lupa dia punya kod nama dia besar sikit, filem dia. Kemudian daripada filem tu kita akan buat color separation, nanti color dia lebih menarik daripada yang sekarang kita buat pakai komputer ni. Dia punya color tu memang orang kata tak lari lah slide tu. Cuma sekarang ni, teknologi sekarang semua pakai digital camera, kemudian masuk terus digital. Jadi mudahlah kerja dia. Dulu memang kena buat slide dulu. Kita buat apa tu, mock-up book tu adalah manually kita buat contoh, buat draw, itu yang perlu je sketches tu. Kat mana letak gambar, kat mana nak potong, kita perlu dengan tangan setiap slide. Kalau 100 muka surat, 100 slide lah kita buat. Satu muka ke satu muka. Dari segi pemilihan font, kemudian font tu adalah macam saya cerita daripada awal tadi, kita akan print dalam bentuk bromide. Bromide film tu, dia bukan film, dia macam kertas gambar. Dia akan keluar typing tu, print tu sharp. Jadi masa di shoot untuk buat filem ni, dia tu sharp lah. Jadi kerja tu kita berkampung di bahagian apa tu, bilik percetakan dengan bilik grafik, dengan semua satu universiti punya wakil-wakil lah. Macam sekarang kita buat seolah-olah macam kita buat annual report sekarang ni, kita ada satu grup macam tu.
yang penulis ni macam ni. Kemudian saya ingat lagi masa tu kita punya editor ada seorang, Chris Tingling. Lepas tu dia join dengan TV3. Dia yang akan edit lah setiap kerja-kerja kita yang masuk zaman manual dulu. Lepas tu dia masuk dia join TV3, dia ganti dengan Haji Noran. Lepas tu ganti dengan Dr. Jamal yang seorang je masa tu editor. Memang itu. Lepas tu penerbitan pun tak banyak. Buat dekat dekat pertama tu kita buat, dan buku tu masih ada tu disimpan. Saya ingat dekat atas saya punya dalam bilik tu saya ada simpan buku. Dekat 10, dekat pertama tu dengan 20 tahun UPM. 20 tahun UPM tu dia dah ada lepas tu masa tu Ahmad Zubir tu baru balik daripada US, dia pula handle. Saya pun terlibat. Bukan nama saya ada dalam buku. Saya pun terlibat membuat masa tu manual, kemudian dah ada macam modern sikit lah. Ada beberapa mesin yang dapat membantu untuk kita buat mockup. Kita ada bila mesin tu dia boleh membantu sikit, tapi masih buat manual, tapi dia membantu lah, tak adalah banyak kena lukis tangan. Kita banyak macam kita boleh print color, tulisan color kita boleh print pakai tu. Saya pun lupa nama alat tu dah tak ada dah sekarang, dah orang tak guna dah. Benda tu lebih mudah lah, jadi kita tak payah. Kalau dulu kalau kita nak huruf tu nak warna merah, kita kena ambil marker merah, kita kena buat satu tracing paper, kemudian kita akan trace apa tu huruf mana nak merah kan, mana nak hitam kan, kita kena nyatakan, kena lukis satu-satu. Jadi sekarang ni dah mudah sikit, dan buku tu warna hijau. Dia ada, saya rasa dia ada emboss 20 dekat cover ada. Dekat bilik saya dulu ada. Mungkin dia orang simpan tu. Jadi benda tu pun kita ingat lagi, kita bukannya hanya bermalam di nak siapkan buku tu sebab ada deadline. Kita bukannya bermalam di Mama Grafik tu. Kita juga bermalam di kilang percetakan. Saya ingat masa tu yang dapat mencetak buku 10 tahun saya tak terlibat. Mungkin arwah abah dia pergi. Buku 20 tahun saya memang terlibat sepenuhnya lah. Saya tidur di Malindo printer masa tu. Tidur situ sebab nak tengok satu persatu filem ni apa tu, separation tu, color tak lari ke apa, jadi kita tidur itu. Jadi sama-sama dengan printer, sampai dah kenal lah printer kat kita lah. Kita tidur kat printer sampai siap lah buku tu. Alhamdulillah, dan sekarang buku tu masih ada. Itu kenangan dan apa tu. Tapi tak banyak lah sebab selalunya buku yang tinggal tu makin lama makin susut sebab orang akan ambil pinjam tak pula. Dulu penerbit banyak juga saya simpan. Saya ingat dalam 10 lebih, tapi saya rasa sekarang tinggal 2-3 buku je kot. Masa di PPL tu juga, kita PPL tu ada terkenal dengan pusat latihan. Pusat latihan untuk training daripada luar, daripada dalaman. Saya rasa orang-orang lama akan rasa induksi di situ. Cik Sinain, Cik Syah kemungkinan akan rasa induksi di situ. Apa tu, dia buat latihan lah dan bermalam di situ dan berbagai kenangan lah dengan mungkin ada yang bertemu si Comel tu kat situ kalau ada rezeki lah. Pernah juga bang. Saya memang kerap lah diganggu di situ masa kerja-kerja saya tu lah, teringat ke ni masa kerja-kerja malam tu. Memang ada sejarah lah. Saya duduk kat tingkap masa tengah melukis untuk buat daripada fakulti dekat untuk minta Dr. Osman masa sekarang Prof lah minta buat projek untuk buat landscape. Saya buat landscape pandangan artis tu dia bagi kepada saya lah. Projek ni projek luar dia lah, dia bagi kepada saya. Dah tengah lukis tingkat 1 dekat cermin tu, saya dengar ada orang ketuk pintu, ada orang ketuk cermin saya pun siapa ni, dia kena buka cermin, buka cermin, dia tak ada. Bila tutup cermin dia ketuk lagi kat cermin. Lama kita pun ini tak boleh jadi ni, ketuk kat cermin tu. Jangan dekat pukul 1, lama-lama tu tutup tu semua, jom kita balik juga. Kita balik lah. Itu pernah kena bang, saya pernah kena kat bang. Ada kena lagi, nama tu. Nama dia Comel bang. Alah, saya tak ingat nama tu bang. Induksi memang kena bang. Orang induksi memang kena bang. Okey bang, sorry bang. Sorry tercelah bang, sorry. Okey, tak apa. Saya memang berkongsi pengalaman. Kemudian ada yang kali kedua tu saya di Dewan apa tu, makan. Ingat tak dekat PPL belakang tu? Dewan makan. Oh ya bang, ya bang. Dah maghrib. Kemudian saya masuk sebelah, masa tu bilik saya dah pindah ke situ, ke belakang dewan tu.
Masa tu dah zaman ideal. Saya duduk dalam tu, saya dengar budak berlari kat dewan atas. Dia berlari kan. Kacau lah, kita kerja kat dalam, tengah buat kerja. Ni dekat-dekat azan maghrib dah tu. Tengok lagi, saya bukan nak marah lah. Buka-buka, gelap, kosong. Tak ada orang. Waduh, masa tu dah naik bulu roma dah. Lepas tu azan maghrib. Aku punya maghrib suruh kita balik tu. Memang apa tu. Tapi tak adalah dia kacau kita sangat. Macam tu lah bunyi-bunyi kacau telefon. Angkat tak ada orang kan. Itu biasa lah tu. Itu antara kenangan-kenangan manis lah di situ. Dan tempat-tempat tu juga training untuk tim bola Malaysia 2 kali buat training di situ. Tim bola Malaysia, tim tu zaman Wan Jamak, saya ingat ada 2 kali buat training, jadi kita dapat kenal lah dengan geng-geng bola kita masa tu. Dan daripada penggunaan dewan tu, kita adalah sedikit imbuhan pada kita-kita ni yang mereka-mereka untuk buat backdrop, buat banner yang dia suruh tu. Jadi alhamdulillah lah dapat juga menampung duit kopi kita. Sebab benda tu dikira luar kerja sebab dia buat urusan lain. Urusan unit pendidikan lanjutan tu lah untuk training semua kan. Dari situ bukan saja Mak sangkut lah pula. Cik Anwar? Cik Anwar? Tersangkut lah. Tersangkut. Dia punya video tengah syok dengar tu tersangkut. Lain dia tu. Lain dia Lain sangkut. Mesej kat Cik Anwar. Tiba-tiba Ada lagi hilang. Cik Anwar tengah-tengah ni. Sekejap ya. Lain dia sangkut Masuk. kot. Tu masuk balik. Masuk Pak Comel tu sangkut tu. Tu lah. Comel marah. Oh, itulah tu tak boleh sebut comel-comel ni. Sebab semua benda-benda mistik ni. Cuba mesej Jan Anwar. Dia keluar masuk balik ke tu macam mana? Kejap saya mesej. Tapi Cik Anwar cerita tu memang nostalgia. Dia mengimbau kembali zaman-zaman kami sebagai pereka dulu. Cik saya masuk batch Cik Anwar ke? Saya masuk tahun 92 sebagai pereka. Bila Cik Anwar cerita salah satu transformasi daripada analog kepada digital ni, kita memang terkesan lah. Sebagai contoh macam tadi Cik Anwar cerita yang dekat Bukit Expo tu. Boleh Cik Syah saya share? Teruskan. Tak apa. Sementara Cik Anwar betul fixkan dia punya tu. Okey, saya masih ingat lagi masa kita buat persiapan pesta Konvo dekat Bukit Expo dulu, kita memang sampai pukul 3 pagi lah, masih ingat saya. Masa tu kita start lepas maghrib, kita pasang backdrop kita. Kalau anda perasan dekat Bukit Expo ada satu pentas, dipanggil pentas apa? Lupa lah. Pentas Sangsana. Yes, pentas sana. So dulu kalau zaman-zaman analog dulu kita kena potong stiker satu-satu. And then sebesar-besar tu dan tulisan dia memang banyak. Dan bila yang datang merasmikan pesta Konvo kita tu Tuanku Chancellor kita. So nama pangkat-pangkat bawah dia tu memang banyak. So memang ramai. Dan saya masih ingat ni masa tu saya, Cik Anwar dan juga Cik Amir. Salah seorang pekerja di PPPR dulu. Kita pasang sampai pukul 3 pagi saya ingat. Masa tu start lepas maghrib tu ramai lagi gerai-gerai untuk pesta Konvo daripada fakulti-fakulti buat perhiasan setiap fakulti. So kita dengar orang semua tengah bekerja. Sampai pukul 11 macam tu semua dah senyap.
Bila kita toleh kat belakang, semua dah gelap, semua dah balik dah. Tinggal kami je dah atas stage. So kami pasang sampai pukul 3 pagi dan yang malangnya kita dah pasang sampai pukul 3 pagi, kita balik pukul 7 pagi lepas subuh, pukul 6.30 saya dapat telefon daripada urus dia. Phone yang kita tampal dekat backdrop tu semua gugur, semua jatuh. You imagine kita punya majlis perasmian pukul 9 pagi. Oh dia. Pukul 6.30 semua yang kita pasang tu hampir dekat 200 phone semua jatuh. Saya terpaksa datang pagi tu pukul 7 dengan tidur pukul 3.30. Datang balik pukul 7 kita pasang naik tangga, kita pakai stapler balik, susun balik. Dah tak pakai stiker dah, tak pakai gam dah. Masa kita tengah pasang tu, tetamu semua dah sampai dah. Tengok kami tengah pasang backdrop. Itu nostalgia betul lah. Saya rasa itu adalah salah satu kenangan-kenangan manis daripada pereka-pereka lama lah. Yang satu batch dengan Cik Anwar. Dan satu lagi yang kami belajar ialah zaman kami dahulu, tugas adalah satu komitmen yang kita harus wajib laksanakan demi menjaga nama baik universiti. Itu Betul. Satu lagi mungkin saya nak share sebelum Cik Anwar masuk. Boleh Cik Syah? Silakan. Pengalaman saya macam mana penerimaan pihak pengurusan untuk menerima teknologi ataupun digital, sama ada dia bentuk desain buku dan sebagainya. Dan pengalaman saya di Dewan Besar sebagai penolong pegawai seni reka tahun 2000 sampai 2008, 8 tahun di Dewan Besar. Convocation macam Cik Noor cakap tadi, memang convocation, backdrop convo tu memang saya yang buat. So kita kena buat 3 design and then kita kena present dekat masa tu, saya ingat saya Cik Zan. Cik Zan ketua di bahagian akademik. So kita kena present dengan Cik Zan untuk Cik Zan bawa masuk dalam mesyuarat majlis convo untuk confirm backdrop mana yang akan dipilih lah. So bayangkan dulu, sekarang kita pakai printed kan, print atas backdrop kan. Dia so dulu kita pakai polystyrene. Setiap huruf tu kita kena potong polystyrene yang besar-besar. Huruf macam convocation K tu, dia punya besar saya rasa dalam 5 kaki. Dekat 1 meter. Besar huruf K saja. Majlis Convocation Universiti Putra Malaysia. Semua kan. Itu kerja saya lah dulu. Dan kita kena setiap kali combo tu kita buat kerja sampai pukul 2-3 pagi lah. Nak potong polystyrene satu hal. Betul. Form yang besar. Lepas tu kita kena pakai airbrush untuk bagi colour pada polystyrene tu. Dan saya rasa saya ambil masa hampir 2 atau 3 tahun lah untuk memujuk pihak pengurusan, terutama Cik Zan lah. Cik Zan, pegawai ketua pentadbiran di akademik, untuk berpindah daripada pakai backdrop yang menggunakan polystyrene kepada backdrop yang sekarang kita pakai digital print. Memang susah untuk meyakinkan. Alasan mereka lebih prefer yang backdrop yang menggunakan polystyrene di mana dia nampak 3D bagi mereka. Cantik tu kata kalau ambil gambar, lighting, dia nampak 3D nampak hidup lah. Tapi dia tak tahu yang kita nak buat tu punyalah azabnya, ya Allah. Letih setiap kali combo, selain daripada persiapan, itulah antara yang kita perlu buat. Dan alhamdulillah selepas kita meyakinkan pihak pengurusan universiti yang menyatakan bahawa zaman pun telah berubah, di mana pihak-pihak universiti awam pun universiti awam masa tu universiti awam dan universiti swasta terutamanya di Lingkop Wing, di Universiti Multimedia, kita tunjukkan contoh-contoh backdrop convocation mereka, dan akhirnya mereka bersetuju bertukar daripada yang pakai polystyrene tu font cara manual kepada digital. So masa kita berubah tu pun kita ambil masa di mana kita perlu buat design, hantar kepada pihak pengurusan endorse, and then kita buat gerak kerja. Dan selalunya persiapan untuk buat backdrop convocation saya ambil masa sekurang-kurangnya 2 minggu lah untuk naik pasang tu. Cik Noor dah balik, dah kembali ni. Cik Noor, sorry interrupt sikit, supportkan kawan. Terima kasih banyaklah sebab cover saya punya part.
Tu cerita tadi yang masa kita pasang backdrop di pentas Angsana Pesta Kongo yang lepas kita pasang pukul 3 pagi, besok pagi orang telefon subuh, backdrop kita semua dah jatuh. Kita panjat. So kami panjat balik, saya, Amir, Cik Noah, kita panjat balik, masa tu tetamu semua dah datang kan. Itu Memang memang best. nostalgia. Kadang-kadang rasa sedih juga kan. Boleh dapat Tapi betul. Tapi bagi saya lah, ini antara momen-momen atau memori yang kami rasa lah sebagai pelakon-pelakon lama bersama Cik Noah. Kita orang dulu pelakon ramai. Kita ada, tapi masalah dulu kami pelakon BIM 41 hanya ada seorang je. Tu Raza. Ya. Yang lain semua 17. Saya B27 lah. Saya B27, tapi sebelum tu saya B17. Saya masih ingat mula-mula saya masuk kerja tahun 92 dengan ilmu yang tak ada. Inilah sifu saya. Cik Noah, Cik Kamarudin, Cik Kadir. Itu semua sifu-sifu saya. Saya pergi menghadap seorang-seorang. Cik Razak. Saya masih ingat yang macam Cik Noah cerita dekat PPPL tu. Saya kalau masuk, diorang semua diorang bully saya. Diorang semua otai ni, saya masuk tunduk je lah. So, saya belajar. Duduk bawah meja, duduk tunggu je. Orang tu potong-potong tengok lah macam jakun kan. Tapi nak belajar punya, kita tak malu lah. Kalau dekat PPPL memang kita tahulah kita ada misteri kat sana. Saya pernah sekali kena kacau sebab saya induksi 2 minggu kita duduk PPPL. Tengah malam telefon berbunyi, kita angkat telefon, dia mengilai. So dia mengilai tu kita tutup, kita ambil selimut tutup badan sampai subuh lah dengan harapan dia tak mengilai lagi lah. Itu banyak kali kena lah. So itu kekangan. So tapi mereka ni dah immune. Yang pelakon-pelakon di PPPL dah immune. Selalunya lepas maghrib pun selama je. Comel dah kenal. Diorang Comel anggap mereka ni semua abang angkat lah. Tak kacau lagi. Okey, Cik Kak. Okey, terima kasih Cik Isnan di atas perkongsian pengalaman sedikit pengalaman menarik bersama dengan Cik Anwar. Jadi Cik Anwar tadi sebut tentang mistik, tentang comel, dia terus jadi macam rolling Dia macam ada sesuatu ya. Saya punya video ni hilang-hilang. Dia sekejap on, sekejap off. Okey, teruskan Cik Anwar. Sampai mana sampai comel dia. Okeylah. Saya pun dah tinggal ada sikit masa sebab rumah saya nak ada kelas pukul 4. Okey, Jadi, tak apa. Selepas tu saya nampak Cik Isnain ni dulu kalau betul-betul 41 diwujudkan awal, saya rasa dia takkan keluar. Dia akan stay. Mungkin sekarang dia paling otai lah sekarang. Dia tak nampak masa depan di situ macam cepat dia belum. Tapi tak apalah, rezeki masing-masing dah diatur kan. Walaupun dia berada di mana dikit mana, tapi ilmu tentang grafik, tentang apa dia takkan hilang. Dan dia still boleh buat sampai sekarang. Jadi budak-budak bawah dia, so kalau ada mereka bawah-bawah dia tak ada nak kelentung dia lah. Memang semua dia dah tahu kan daripada A sampai Z. Tapi sebenarnya Cik Noah, kepuasan tu yang penting kan. Kalau dulu sebab kita buat satu persatu and then kita secara berpasukan dan kita buat dengan penuh kasih sayang, orang kata, dengan penuh komitmen. Jadi kita akan rasa satu kepuasan bila kita dapat melaksanakan satu-satu task tersebut. Betul tak Cik Noah? Saya pun rasa macam tu sebab kami dulu macam kerja siang malam kami tak claim overtime. Tu saya pun heran kenapa dulu kami tak claim kan. Cuti tak claim sebab kita rasa kita seronok buat benda tu kan, kita ikhlas. Dan mungkin Allah tu gantikan dengan ganjaran supaya akhirnya dapat naik pangkat kan. Mungkin lah. Alhamdulillah. Betul. Stay berapa lama 17 tu. Dia zaman dulu mana dia naik-naik. Cik Selain seorang yang terlepas kan. Saya tengok masa tu. Cuma cabarannya mungkin berbeza dan juga ada pro and cons lah. Kalau dalam manual dia ada pro dia, ada cons dia, ada kontra dia. Manakala dalam pendigitalan pun ada pro and cons dia. Betul tak ya? Kesimpulannya pendigitalan ni memang bagus lah untuk memudah cara dan mempercepatkan kerja-kerja kita lah. Tapi saya nampak kalau dia boleh campurkan kedua-duanya sekali dan dia ada dalam manual dan dia belajar pula untuk membuat macam saya pun belajar satu persatu sikit-sikit. Sampai sekarang pun masih belum main lagi. Tapi nampaklah lebih mantap lah bila kita gabung kedua-duanya sekali lah. Antara ilmu manual dan ilmu digital. Jadi dari segi printing, konsep-konsep semua kita dah tahu daripada asal. Walaupun dia digital macam mana pun, dia punya asas dia adalah sama.
persepsi macam Cuma sekarang ni kan persepsi kalau saya lihat, kalau kita ke hotel-hotel mana-mana kan, tak tahulah Ya. saya dah dapat feedback. Kalau hotel tu buat backdrop dia pakai digital, wah nampak eksklusif hotel tersebut. Tapi kalau hotel tu dia letak, dia buat macam polystyrene whatever, orang kata lokal, hotel tu macam tak up to date dan sebagainya kan. Sedangkan kita rasa hasil kerja tu lah yang penting yang dia orang nak. Tapi tak tahulah adakah itu persepsi atau atau macam mana Haji? saya rasa itu cuma persepsi sebab yang saya nampak kalau dia gunakan digital dekat penanda semua kan kita nampaklah kecanggihannya hotel tersebut, tapi bila kita berbalik pada hiasan dalaman bila nak raya ataupun nak perayaan dia buat rumah tu semua tu manually. Manual kan? Benda tu boleh nampak benda tu grand kan bila ada benda-benda tu. Jadi still kita perlukan lagi manual tu. Kerja-kerja membuat prop rumah-rumah tu barannya ada kos untuk setiap perayaan saya rasa dalam 300,000 dekat-dekat buat benda tu. Jadi masih ada pasaran di situ. Bagi yang mahir-mahir tentang, saya ada kawan seorang dia dulu kerja dekat Hilton, Roy nama dia. Budak Melayu juga, kita panggil Roy, nama dia tak tahu siapa. Tapi dia memang kaya raya. Dia kerja dia adalah buat hiasan di mall-mall tu. Orang mall semua dah kenal dia. Kalau Roy orang tahu dah. Yang dia buat, kadang-kadang dia buat Sogo, dia buat dekat mana-mana kan. Maksudnya pasaran tu tetap ada kan? Masih ada. diperlukan. Dan dia pula dia ada staff dia mungkin mengarah. Sekarang dah level dia dah level pengarah kan. Jadi budak-budak dia tu akan potong buat bentuk tengok perayaan lah, bentuk pelita, bentuk apa, pakai polystyrene yang bunga-bunga besar dan dia suka sibuk kilang besar. Alright. Sebab benda tu memang satu bayaran nanti beratus ribu harga Betul. yang membayar. Okey Haji, kita akan buka soalan sebab kita pun masa limited. Jadi mungkin kita ada open soalan, kalau ada soalan daripada sesiapa yang ingin bertanya kepada Haji Anwar, silakan. Ramai ni Haji, ada ramai ni dekat 20 page ni. Lebih daripada 60 orang. Jadi mungkin ada soalan kalau nak tanya tentang mungkin ya silakan. Hello. Soalan kalau ada. Halo, Assalamualaikum. Salam. Okey, saya Arif daripada Penerbit sebenarnya. Silakan Arif. Terlajur daripada ada bab Cik Noah ni bos saya dulu kan. Jadi saya mohon Cik Noah tak berhentilah untuk bagi tips dan sokongan untuk kami lah, sebab pada saya sebenarnya untuk saya ni satu macam mana cakap, lapis saya dengan Cik Noah ni jauh, tapi saya banyak belajarlah dengan Cik Noah punya tips, Cik Noah punya trik, sebab saya masuk ke Penerbit dalam keadaan satu orang kata muda lah. Lepas tu pula saya daripada sektor swasta, saya masuk ke government. So banyak perkara yang saya kena selarikan dan Cik Noah lah yang banyak bantu saya. Dan yang paling saya kagumi sekali Cik Noah, walau macam mana sekalipun, macam Cik Noah kata tadi tu, dalam sektor analog pergi ke digital, Cik Noah dia sangat berdaya saing lah. Untuk perkara-perkara macam tu, dia orang kata tak letak diri dia sebagai orang kata dia menerima perubahan lah pada saya. Jadi saya harap macam saya kata lah tadi, Cik Noah tak berhentilah untuk support kami, sokong kami kan, dan orang kata macam anak-anak lah. Itu je lah. Terima kasih Arif. Walaupun Cik Anwar akan bersara dan sebagainya, tapi akan tetap teruskan orang kata apa, membantu adik-adik ni ya, anak-anak Cik Anwar ni yang memang dia orang ni pun di antara mereka-mereka yang berbakat ya, di antara orang yang berbakat, cuma kita akan support mereka ya, agar akan nampak lebih hebat lagi ya, dari segi talent mereka itu. Terima kasih Arif. Thank you. Yang lain kalau ada soalan, yang lain kalau ada pandangan ke soalan silakan. Should be no problem. Silakan. Kita ada lebih kurang 10 minit je lagi ni. Staf-staf Pusat Kebudayaan tak ada seorang kot nak tanya. Tanya boleh Cik Syah. Silakan. Siapa kan? Oh Cik Isnin silakan. Okay, saya Muhammad Isnain bin Ali. Baru bekerja di UPM. Okay, untuk Cik Noah, boleh tak share dengan kita apa perancangan selepas bersara nanti? Mungkin kita nak dengar jugalah otai kita ni bila yang kreatif lah. Orang kreatif ni dia tak akan duduk diam, dia akan buat sesuatu yang
yang baik untuk semua, terutama untuk diri. Thank you. Terima kasih Cik Isnan. Okey, Cik Anwar silakan. Terima kasih Cik Isnan. Saya betul lah macam Cik Isnan cakap. Memang tak boleh diam. Ni pun dah rasa macam terikat sangat sebab tak boleh nak keluar. Sebenarnya kita dah ada buat satu studio di Taman Awani Bangi dan saya rasa Cik Syal pun dah pernah sampai ke situ. Jadi saya rasa saya nak berkarya lah di situ supaya kita tak rasa boring lah dah bencin duduk rumah duduk saja kan, kita berkarya. Kemudian sampai itu kita buat dekat tempahan-tempahan. Saya masih ada lagi saya punya klien-klien yang minta saya buat design kan. Tadi pun pagi tadi pun baru buat kerja design sikit. Cuma komputer slow jadi agak slow sikit. Tak sabar sangat nak beli komputer baru ni tapi kedai tak boleh nak buka. Kedai tak buka kan? Nak beli online boleh tapi saya takut lah bila harga dia sampai 7-8 confident. Supaya online tu macam tak confident lah. Betul. Kita tak tahu nak repair kat mana kan. Kalau kita beli kedai tu dia tak anything happen kita tahu nak tuju kat mana kan. Jadi itulah saya bercadang untuk membuat itulah apa yang saya minat lah seperti melukis dan menulis sikit-sikit. Dan saya bercadang nak kanak aku ada lukisan dan ada cerita sikit. Ada penerbit dah tunggu sebenarnya tapi kerja tu tak start lagi sebab kita tak dapatkan mood dapat tu kan. Jadi kalau dah dapat esok mungkin itulah saya bekerja. Jadi kawan-kawan yang macam Isnan yang ingin nak lepak-lepak dekat saya punya studio tu bolehlah kot kita datang melukis sama-sama kat situ. Ruang kosong banyak kat depan tu dan kita boleh. Saya pun mengajak pekerja-pekerja lama seperti Cik Darudin, Zaidi, Cik Rahimi kemudian datang ke tu sama-sama kita gunakan kawasan tu untuk kita buat kerja-kerja seni lah. Itulah saya minat. Walaupun kerja seni ni kadang dia tak fikir duit sangat, dia fikir minat dia je. Dapat lepaskan minat tu alhamdulillah dah. Kalau terjual alhamdulillah, kalau tak terjual pun tak apa. Kita buat apa yang kita suka kan. Ya. Alright. Terima kasih Cik Noah, Cik Isnan. Jimmy, ada sesuatu nak sampaikan Jimmy? Okey, alhamdulillah. Saya serahkan pada Jimmy terus Okey, baik Cik Syah. Okay, alhamdulillah hari ni kita telah selesai mendengar banyak pengalaman, pandangan daripada orang legend kita. Ada soalan kot Jimmy, cuba tanya. Kalau ada tanya soalan last. Boleh tak? Soalan last saya okey. Cik Anwar ada tak idea ke nak buka kelas melukis ke apa ke? Mungkin ramai dalam ni yang boleh belajar nanti. Mana tahu. Itu okey. Itu antara hilang lagi. comel kacau lah. Antara saya punya cita-cita lah. Sebab tu saya sewa studio dekat situ sebab antaranya nak buka kelas tapi saya nak perlukan satu orang ataupun dua orang daripada rakan-rakan yang boleh membantu lah untuk hidupkan kelas tu. Kelas tu untuk membantu anak-anak tempatan di sini ataupun anak-anak kawan-kawan yang belajar basic untuk melukis. InsyaAllah lah saya akan lakukan lah sebab tempat dah ada. Kita tunggu lepas PKP je ni. Tunggu habiskan PKP mungkin kita akan start. Hari ni kes dah tinggi pula. Jenuh lebih. Kalau nak tenaga pengajar batik cantik jangan lupa. Oh dah ada senarai nama Cik Isnan. Itu cantik. Alright, okey. Jimmy, teruskan. Jimmy, satu lagi boleh tak soalan last? Okey, boleh. Nak minta Cik Noah ni bagi tip kat kita, bukan kat saya lah termasuk walaupun saya tak usah lagi, masih belajar lagi dan juga semua mereka muda ni. Apakah bagaimana kita nak menjadi seorang yang lebih kreatif? Bagaimana kita nak jadi seorang yang mempunyai nak jadi seorang designer, dia mesti seorang yang kreatif, seorang yang think out the box, seorang yang mempunyai inovasi dalam melahirkan sesuatu karya. Boleh bagi share kat kita tak? Mungkin ada tip-tip ke Cik Noah selama ni. Kita tengok idea tak pernah kurang pun. Macam-macam design buku, design macam-macam sentiasa ada. Tak pernah orang kata tak pernah habis dia punya idea tu. Macam mana nak jadi lebih kreatif tu Cik Noah? Terima kasih Jalan. Pada saya adalah pengalaman kita lah. Jadi saya ni jenis suka apa tu orang kata explore mana-mana
buku, mana-mana pameran lukisan, pameran grafik, pameran poster. Kemudian jika tak ada apa nak pameran yang buka macam zaman sekarang ni, kita buka internet, kita tengok yang terkini punya design. Alamak, dah lagi. Kita banyak membaca, kemudian kita jangan terlepas pandang benda-benda tu. Kita ikut peredaran zaman. Kadang-kadang macam benda-benda design ni dia macam roda basikal. Dia berpusing, so dia datang balik. Katalah kita dulu orang suka full colour kan. Satu masa tu orang dah suka sport colour, lepas tu orang tiba-tiba dah black and white balik. Perasan tak design tu? Kadang-kadang macam hipster sekarang, dia suka macam design kedai ke. Dia suka macam pakai black, pakai apa kan. Tengah dulu kadang-kadang sampai masa tu suka jenis yang colourful, dinding merah, hijau. Dia akan berpusing. Jadi kalau kita kena ikuti benda-benda perkembangan seni, termasuklah dari segi bentuk ataupun tengok filem pun satu hal juga. Filem pun bagus. Dia banyak membantu kita dari segi perkembangan idea. InsyaAllah Cik Senain. Saya rasa Cik Senain pun walaupun dah bertukar bidang, saya rasa dia punya ilmu tentang seni itu masih, orang kata, masih hebat. Kita juga boleh banyak juga boleh bertanya. Jangan malu lah dengan Cik Senain ni. Dia ni sangat peramah orangnya. Walaupun dulu saya penat budi tu, minta maaf Cik Senain Kita buli manja. Okeylah, terima kasih. Terima kasih semua kerana sudi mendengar saya punya pengalaman. Mungkin last bang dari jodoh fotografi bang. Ada lagi. Okey, teruskan. Daripada fotografi bang. Okey bang, saya tajuk Bukalah video bang. Buka video. Saya tak lagi jumpa. Okey bang. Okey, fotografi sama juga sebenarnya itu. Ya. Apa soalan saya tu bang? Okey, Saya tajukkan dia kebersamaan pandangan abang. Tajuk saya itulah. Nak bagi justifikasi dia. Okey macam ni bang. Bagi juru fotografi bang, bila kita ambil gambar untuk mendapat satu hasil yang ada kebersamaan pandangan dengan juru mereka, kadang-kadang kami ambil gambar shoot, bila kami ambil gambar tak dapat memenuhi inspirasi mereka tu sendiri. Jadi kami kena berulanglah ambil gambar tu, tak ada masalah lah, tapi nak memenuhi kebersamaan pandangan. Satu sudut pandang juru fotografi begini dan satu sudut pandang kebersamaan mereka tu sendiri. Jadi macam pengalaman saya sendirilah, saya bagi gambar tak memenuhi cita rasa. So sekali pandangan tadi tu sangat penting bang, sebab kebersamaan ni. Sebab mereka bang, dia pun berharap juga kepada juru fotografi, maka bermula kebersamaan itu daripada pandangan yang ada penyatuan. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey, saya nampak apa tu, macam kita amalkan di penerbit lah. Sebab saya pun daripada penerbit. Kita setiap kali katalah Encik Izham dia nak pergi ambil gambar di mana-mana, kita akan, pada saya ataupun saya akan hantar salah seorang mereka yang memerlukan gambar-gambar yang diperlukan ikut sama. Jadi masa dia ambil gambar tu sama-sama kita berbincang masa tu. Jadi tak adalah kita orang kata mengenai juru foto supaya berulang alik ambil gambar benda yang sama. Jadi kita hantar sekali kita punya mereka, ataupun saya sendiri akan turun sebagai director. Jadi senang. Jadi pembetulan ambil gambar di situ. Ya. Saya baru nak jawab benda yang sama. Itu je jawapan saya, Cik Azrin. Okey bang. Terima kasih bang. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Last cadangan Najmi. Ya. Moga lepas ni macam kita dulu pernah buat kan yang amal seni kreatif tu. Saya harap sangat benda tu dapat buat balik lepas pada PKP semua ni lah nanti. Jadi kita boleh kumpulkan balik semua otai-otai yang berbakat besar yang sama ada masih dengan kita ataupun yang dah bersara pun kita boleh panggil balik untuk datang buat sharing secara live, secara depan-depan ni boleh ni macam dulu kita ingat Kak Dewan tu buat amal seni kreatif dulu tu kita ada buat canting, buat ni, kita boleh amali sekali kan. Memang seronok benda tu. Tu harapan saya je lah, cadangan saya kalau ni Bagus tu jalankan tu. InsyaAllah. So, ada apa-apa lagi soalan? So kalau tak ada, pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Anwar Pairan. Terima kasih banyak-banyak sebab jadi kita punya panel hari ini, berkongsikan pengalaman dia daripada muda sampailah sekarang, ada hantunya apa benda semua, seronok dengar. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun pernah dengar pasal comel tu.
So, terima kasih dan terima kasih juga pada semua yang hadir dalam program Senada kita pada hari ini, siri ke-14. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Encik Usal Shah, Pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian Salahuddin Abdul Aziz Shah, kerana membuat program ini so kita boleh berkongsi pengalaman apa benda semua. Seronok sebenarnya. So sebelum kita mengakhiri, Cik Shah ada apa-apa kata-kata? Macam dah keluar rasanya, Jimmy. Oh, dah keluar? Rasanya. Oh, dia dah keluar. Okey. Kalau tak ada apa-apa, okey, kita akan jumpa Senada siri ke-15. Kita tak tahu lagi siapa panel kita. InsyaAllah nanti saya akan tanya KD macam mana. So, terima kasih. Isnain pula. Mana tahu, insyaAllah. Boleh, jangan boleh. Boleh, tak ada masalah. Suruh dia Boleh kat batik pula ke? cadangan yang bagus tu nanti saya bagi tu KD. Okey, terima kasih juga pada Encik Senain tadi kongsi pengalaman dia sementara Encik Anwar Bairan dia punya video tadi hang apa benda semua. So terima kasih banyak-banyak. Kalau Encik Isnain tak cerita, kita orang pun tak tahu orang dulu-dulu macam mana pekerjaan dia orang. Penat lelah dia orang dulu macam mana. So terima kasih banyak-banyak dan mungkin jadi pengalaman kita dan pengajaran untuk kita semua. InsyaAllah. So, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih. Baguslah Jimmy jadi DJ. Tak ada Kak. Esok sakit kepala ni. Ayam dia lah. Bagus. Banyak peningkatan tu Jimmy. Amin. Doakan dia. Ya insyaAllah. Ada Kak. Tak ada nama Apa lah tak ada dah register dah tu. Apa ni Jimmy ni. Orang bosan nama tak nampak ke? Tak nampak apa nama 1580. Tak apa nanti Alina dia register. Okey. Okey semua. Kak. Thank you. Kak Assalamualaikum. Kak Gaya pun pernah kena kacau dengan comel tu. Banyak dia punya pengalaman kat situ tu. Okey, Jimmy lepas ni buat comel bersama Kak Gaya. Saya tak nak masuk macam tu. Kena ganggu nanti. Tak apa. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, Senain.